أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. Okay guys, hari ni kejap je Pejam celik kita dah pun berjumpa semula di hari Isnin ni. So macam biasalah guys, kan, setiap minggu hari Isnin kat Ashraf Channel ni apa lagi kita nak borak, kita akan berkongsi dengan korang kisah-kisah seram yang Acap nak kongsikan kepada korang. Mungkin untuk hari ini kita back to the story, sebab ini adalah merupakan salah satu tajuk permintaan yang paling tinggi kat channel ni. Setiap bulan diorang akan request episod ni, sebab bulan ni Acap banyak cerita pasal hotel kan. So diorang kata, tahu bang, bulan ni abang belum cerita lagi pasal benda ni. So Acap bila dah dengar diorang punya permintaan, kita kabulkan. Kita tak bagi janji palsu, wahai rakyat-rakyat jelata. Alright, so tak nak buang masa. Korang yang mana belum masuk pula, yang mana belum subscribe, tekan subscribe. Yang belum tekan like, belum tekan notification bell, tekan. Okay, so kita tak nak buang masa. Kalau nak bagi super chat kat bawah, super sticker, boleh klik lambang ataupun logo duit dekat bawah. Alright, so kita teruskan dengan intro. Kita cakap sama-sama, jom. So let's roll it. Alright guys, kita dah layan intro. Okay, apa tajuk yang Acap ni dok kata tadi? Dok dapat permintaan banyak sangat dekat channel ni sebenarnya. Okay, sebenarnya channel ni kan, dia ramai tau anak-anak kecil. Tak adalah anak kecil sangat. Dia more than macam pelajar-pelajar yang tengah rindukan sekolah. So diorang minta lah macam, abang Acap, why not abang Acap buat asrama lagi bang? Bang, buat asrama lagi bang. Bang, buat asrama lagi bang. Tapi hakikatnya sebenarnya Acap dah buat asrama punya episod ni dah banyak dah guys. Tapi tak apalah, disebabkan korang punya demand terlampau tinggi, so kita back to the asrama story lagi sekali untuk minggu ini. Kita nak mulakan kisah kita yang pertama. Okay, nama orang yang pertama ni, nama dia Fitri. Okay, Fitri ni dia tinggal dekat area Pantai Timur sana. Dia ni daripada sana belajar berkelana dekat Melaka ni. Okey, umur dia pada tahun yang dicerita ni, which is pada tahun 2016, adalah berusia 17 tahun. Okey, benda ni terjadi ketika dia ni, Acap boleh ceritakan ataupun karakter dia, kalau korang baca secara lisan cerita dia macam mana Acap baca kan. Dia ni orang-orang yang gabung ataupun orang yang jenis bergaul dengan set-set dia je. Ini bukan nak racist ke tidak tapi dia punya perangai memang dia cerita dia akan duduk dengan budak-budak Pantai Timur je. Dia kata macam tu. Dia mengaku sendiri Ini bukan Acap yang nak kata racist tidak. Okey, cerita Fitri ni dia macam culture shock sebenarnya. Okey, daripada Pantai Timur, Terengganu lah Terengganu Pantai Timur kan. Okey, daripada Terengganu dia turun ke Melaka, and then dia menjadi seorang pelajar yang sangat-sangat culture shock daripada segi macam mana, segi percakapan. Okay, of course, segi percakapan ni, kalau korang datang Melaka, Acap do admit lah, mungkin student-student daripada luar Melaka, kalau datang Melaka dia orang akan terkejut cara orang Melaka bercakap kan. Kalau kat belah sana mungkin macam, mudah makan belum, macam tu kan. Dah tanya dah makan belum kan. Tapi kalau orang Melaka, laknat, kau dah makan belum? Sial babi. Macam tu kan. Itu orang Melaka punya style. So mungkin benda tu dia tak biasa. Okay, so apa kaitan dia tak biasa dengan cara percakapan ni dan juga cerita seram yang dia lalui ini? Okay, segala-galanya bermula ketika cuti penggal kedua. Sebelum cuti penggal kedua bermula, senang cerita guys, lagi 4 hari cuti penggal yang terakhir bermula, and then dia habis sekolah pada waktu tu. Benda ni terjadi. Dia ada seorang kawan, orang Melaka. Nama kawan dia Ali. Okay, bukan Ali Abdul bukan ini Ali, nama dia Ali. Ali ni, dia ni orang yang menerima si Fitri ni seadanya. So ramai orang Melaka ni tak minat sangat si Fitri ni, sebab Fitri ni macam kuat touching, macam kena pulau, all that thing. So bila Ali dengar, Ali cakap, tak apa, dia orang ni kat sini, dia orang bukan pulaukan kau sangat pun Fitri.
Diorang takut nanti kau terguis hati. Kau ingat dulu kau pernah nak bergaduh dengan budak blok The 5 tu. Kau ingat apa? Kau relax je, okay? Malam ni kau lepak dengan geng kita orang. Kau lepak dengan kita orang. Yang lain okey lah nanti. Boleh? Nak? So Ali dan si Fitri ni macam boleh lah. Malam tu pun menjelma pada waktu tu. Dia dan juga Ali ni pergi ke belakang blok The 5 tadi. Okay. Menurut Fitri, keadaan waktu tu dia agak macam sunyi sepi kan, sebab diorang pergi lepak time pukul 12 nak ke pukul 1, which is masa tu kebanyakan pelajar-pelajar junior dah pun tidur waktu tu. Memang kau tu ke yang kuat touching tu? Jangan cakap macam tu. Nama Fitri. Kau budak mana? Saya Terengganu. Oh, okey. Boleh ke nak berkawan sekali ni? Ali cakap, tak apa, mari sini duduk. Diorang okey lah. So dia kata, apa nak buat malam ni kan? Kita orang malam ni kita orang plan nak takut-takutkan budak. Kau nak ikut tak? So Fitri ni macam takut-takut budak macam mana? Kau ikut je lah, tapi kau kena pakai baju ni. Lepas tu kita takut-takutkan budak. Nak? Kau nak join geng kita orang tak? Kalau aku buat ni, aku boleh kawan dengan korang ke? Boleh. Time tu. So Fitri ni dah macam, yalah kan, orang tak ramai kawan. Dia pun macam okey lah, fine. Okay, dia join. So menurut Fitri, pada malam tersebut dia kena pakai kostum ataupun pakaian yang ala-ala Mr. Candyman, Cik Poch, gula-gula. Kena pakai macam tu. So dekat belakang blok tu dia pakai lah. Dia pakai apa ni? Dia macam dikapankan, and then dia berdiri. Lepas tu yang salah seorang member dia ni katalah, member kawan Ali tu lah, kau lompat. Okay, mantap. Okay, aku nak macam ni kau pergi kat semua blok, kau pergi kat semua dorm, kau lompat je depan dia. Lepas tu kau tak buat apa-apa lah. Nanti dia orang menjerit, dia orang menangis lah. Kita pergi kat blok form 1 je, mesti dia orang takut punya wave. Dia kata macam tu. Ya ke? Ya. Okay, jom. So diorang pun bergerak daripada belakang blok The 5 tu, menyusup daripada blok ke blok pada waktu tu. So daripada D pergi C, sebab blok A adalah blok budak form 1 tadi. Dia pun pergi ke depan, starting daripada hujung blok, nak pergi ke hujung blok. Dia pun pegang macam ni, dia lompat satu dom. Pam. Masa dia sampai kat satu dom tu menjerit-jerit cap. Satu dom tu menjerit-jerit. Masalah dia macam, memang yelah, kau bayangkan kau tengah duduk lepak-lepak nak tidur kan, tengah borak, tiba-tiba kau nampak pop setunggul gitu kan. Memang berlari lah budak-budak form 1 waktu tu, menangis-nangis. Lepas tu diorang pun gelak sama diorang. And then diorang lompat dom yang kedua, dom yang ketiga, dom yang keempat, sampailah ke hujung deck tu. And bila dah sampai kat hujung deck tu, masing-masing dah gelah, dah macam gila babi punya kan, diorang punya gelak. And then masa tu diorang kata, okay, kita sorok kat belakang ni, Okay, kau buka dulu, kau nak pergi kencing ke apa tak? Nak pergi kencing kejap ni. Okay, kau pergi kencing dulu kan, sekejap kita terburai dalam ni, kencing apa tak hasil kan. So dia pun bangun, and then dia orang buka dia punya ikatan tu, and then dia pun masuk toilet. Dia masuk toilet, keadaan toilet tu sunyi lah, macam biasa kan. Pukul 12, pukul 1 lebih, dia pun buang air. And masa dia buang air tu, dekat luar pintu bilik air dia dengar ada orang ketuk bilik air dia. Tang. Jangan main Kejap aku nak kencing ni, kejap. Tang. Kejap. Korang ni. Macam tu lah. Dia pun betulkan zip dia, and then dia pun keluar. And then dia tengok, asal tak ada orang. Tadi bukan main ketuk-ketuk. Ini budak-budak ni nak belajar laku lah waktu tu, dia kata. And then dia pun keluar daripada toilet. And masa dia keluar daripada toilet, dia kata dia tak ada orang langsung kat depan tu. Padahal 5 orang kawan dia ni dah berjanji nak menunggu dekat situ. And then dia berdiri kat situ. Dia tengok keadaan tu kosong, tak ada. And bunyi bising jeritan budak-budak tadi itu pun senyap cap. Aku macam, mana dia orang pergi ni? Kena lagi ni, dia kata kan, kena prank lagi lah.
Kata nak main sama. Ini dia kata tak boleh jadi ni. So dia pun keluar daripada toilet tu, dia keluar daripada tepi bangunan tu, and then dia nak turun. Dia kata masa dia turun tu, dia dengar dekat belakang dia ada bunyi macam ni. Dia pun macam, okay, who's that setting I see over there? Macam tu kan. Dia pun toleh. Dia tengok toleh, ada masa dia toleh tu, dia kata dia nampak ada sebungkus tengah berdiri tegak macam tu. And then muka tu adalah muka kawan dia Ali tu. Oh Lee, mau pakai dah. Oh, gemar dia kata macam tu kan. Dia macam impress lah sebab Ali dah pakai. Benda tu tegak je, diri tegak je. Dia macam, faham tak? Dia impress lah, dia tengok kawan dia macam tu. Lepas tu dia pun teringat. And then dia teringat kawan dia ada seorang tu, kau ingat masa awal-awal tadi dia kata cuba kau lompat macam tu kan. So dia kata dengan Ali tu, Ali, cuba melompat. Kau tahu tak, masa Ali tu lompat, satu lompatan yang sangat-sangat menjanggalkan pada waktu tu. Oi, mengemang mayat aku cerita macam tu. Time tu dia dah macam, uish. And pada waktu tu dia kata benda tu pergi dekat kat dia. Dia pun lari turun bawah. And then dia jumpa kawan-kawan dia 4 orang tadi tu kat bawah, 5 orang tadi kat bawah. Tengah mencungap-cungap juga macam dia. Weh, kau asal lama sangat dalam toilet? Lepas tu dia nampak Ali, mau buka kat atas. Kau nampak juga Dia kata macam tu. Waktu tu dia kata macam, aku mau nampak juga Aku nampak tadi kau kat atas, kau lompat-lompat pakai baju pocong. Mana ada? Kau nampak kain ni? Time tu dia orang dah berdegar-degar lah, sebab kain yang dia pegang tu adalah kain yang dipakai oleh Fitri tadi. And then diorang pun nak lari balik ke blok diorang ikut jalan belakang. And masa diorang lari ke arah belakang, and then dia nak pergi ke arah blok dia tu balik, diorang tiba-tiba terhenti langkah. Diorang kata tak tahu kenapa, tapi diorang rasa kaki diorang ni berat. And then diorang rasa macam seperti tak boleh nak berjalan langsung lah. And diorang dengar sekali lagi dekat belakang diorang, macam tu. Diorang tak nak toleh ke belakang. Salah seorang daripada diorang cepat-cepat launkan azan. And lepas azan tu dilaunkan, diorang terus macam boleh bergerak lah. And masa diorang lari ke depan tu, diorang nampak ada melintas di depan dia. Gila engkau. And then diorang pun nak patah balik. Diorang pusing lah. Diorang lari macam ni, nampak lompat. Diorang pusing, ada lagi seorang cover. Masalahnya dia dah nampak 2 kat sini. Pam. Masalah cara diorang lompat tu bukan jelmaan cap. Bukan buatan cap, tapi memang the real Encik Poch pada waktu tu. And then diorang dah tak tahu nak buat apa. And salah satu daripada diorang tu terus lari ke arah hujung. And masa dia lari ke arah hujung, diorang kata budak tu tiba-tiba menjerit. And then budak tu macam ni, pegang macam ni, dia guling-guling dekat tanah. And then dalam keadaan tu dia mungkin dah kena sampuk kot macam tu. And then kebanyakan daripada orang kat situ pun dah dengar bunyi teriakan budak tu. And satu blok turun pada waktu tu bersama dengan 4 orang ni. 4 orang ni dia nampak tau, yang ada blok turun. Lepas tu diorang nampak yang budak tu tengah mengacau. Tapi 4 orang ni macam tak dinampak oleh diorang yang lain. Faham tak maksud aku? Masa tu Fitri ni dah jam lah. Lepas tu Fitri ni tu pun try lari. Dan bila Fitri try lari, dia sampai kat depan tu, ternyata dekat situ tak ada orang langsung cap. Dia nampak satu blok turun kan. Masa dia pergi depan tu tak ada orang langsung. And pada waktu tu dia laungkan azan sekali lagi. And then dia kata lepas dia habis dia laungkan azan, dia pun pengsan. Dan bila dia bangun pada esok pagi, dia kata dia dan juga 5 orang kawan dia tu lagi dalam keadaan berbaring dekat dalam surau. Tetapi masa dia toleh ke arah kawan-kawan dia tu semua cap dah berbungkus. Dia pun macam, kawan aku dah meninggal ke? Macam tu. Lepas tu dia bangun. And then diorang macam, sabar Fitri, sabar. Kita orang jumpa kau semua dalam keadaan macam ni. Aku tak tahu kenapa. Kau ambil mana kain kapan ni? Macam tu. Time tu dia memang tak tahu nak cakap apa lah. And then dia blank. And itulah keadaan yang dia memang tak boleh lupa sampai sekarang. Even though dia dah 20 lebih. Dan itu adalah pengalaman yang paling seram yang dia pernah lalui. Dan dia nak kongsikan kepada kita pada malam ni. Dahsyat man. Lain kali jangan prank orang boh.
dah kena sendiri, mampu kerah boh. So itulah cerita dia. Okay, Acap sure korang mesti tahu apa benda tu busut. Tahu tak busut tu apa? Busut ni dia satu kumpulan tanah yang sangat besar. Dia macam Gara punya tu lah. Tapi kita tak tahu apa benda sebenarnya identiti khas busut ni. Ada yang kata itu sarang semut, sarang untuk semut bertelur, semut lepak situ. Kita tak tahu benda tu. Dan sampai hari ni juga kalau korang tanya Acap tak boleh bagi apa clarify spesifik ataupun konkretnya tentang busut ni. Okey. Satu asrama yang ada dekat area belah apa nama negeri ni, astagfirullahalazim, tiba-tiba lupa pula. Belah negeri ni, Negeri Sembilan, dekat area di situ ada satu busut ni, okey, dekat belakang sekolah dia. Okey, cerita ni jadi pada tahun awal 2000 sebenarnya, tahun 2003. And then cerita ni diceritakan oleh Abang Helmi kepada aku tentang seorang kawan dia yang bernama Amin. Okey, Helmi ni ataupun Abang Helmi ni time tu dia baru form 5. So ini senior dia benda ni jadi kat dia. Menurut Helmi, aku dengan kawan aku Amin ni memang macam ni. Memang best friend, memang rapat, memang semua benda gila kita orang buat. Kita orang ada lagi 2 orang kawan lelaki juga. Tapi yang itu aku pun tak ingat sangat lah nama diorang sebab dah lama kan. Kau bayangkan lah, dah 18 tahun dah benda ni jadi. And then aku teringat benda ni balik, sebab tu aku nak share dengan kau, Cap. Dia kata macam tu kat Acap lah. Okay, cerita ni, Cap, simple, Cap. Biasalah, Cap, 17 tahun, 18 tahun kan. Umur kau time tu memang kau nak buat benda-benda yang bodoh, benda-benda yang gila, yang kau rasa hebat. Okay, cerita dia, si Amin ni, dia memang orang yang macam kaki kacau lah kat sekolah. Dia makin mangkau lah. Kalau kat Melaka ni orang panggil, memang mangkau ni orang-orang yang tak boleh nak diajar lagi kan. Memang degil, na'uzubillah. Dia ni memang mangkau, Cam. Memang kau suruh dia buat apa, curi dekat dewan dia buat, kereta cikgu dia dah pecah kan. Lepas tu dia kata macam-macam hal lah dia dah buat kat sekolah tu, Cap. Kau cakap je Amin, siapa tak kenal. Macam tu lah lebih kurang dia gambarkan si Amin ni. And satu hari tu, Cap, kita orang ni habis riadah. Okay, kita orang ni habis main bola. Aku, Amin dan juga seorang lagi kawan aku ni. Okay, aku bagi nama dia Ben. Si Ben ni, kita 3 orang ni nak basuh kita orang punya boot pada waktu tu. Sebab kita orang punya boot dah kotor sangat. And Amin ni dia ada satu pesen sebab dia tak suka suruh orang untuk basuh baju dia. Kau tahu kan yang kalau kita senior, kita boleh je bagi junior kita buat kan. Tapi Amin ni itu pesen dia. Dia tak suka orang duk basuh. Aku tak tahulah kenapa kan. Tapi dia memang cakap dia tak suka. Dia just cakap sebab dia tak suka macam tu. Okay, menurut dia, si Amin ni dengan dia ni balik daripada tempat dia orang beriadah, dia orang main bola, sampai dekat belakang hostel tu. Dia pergi kat belakang hostel tu, and then dia orang basuh dia orang punya boot, pakai berus, pakai sabun kat tepi tu. And then tiba-tiba kita orang ni, salah seorang daripada kita orang ni digigit oleh kerengga pada waktu tu. Ben lah, okay, aku bagi Ben. Ben ni dia kena gigit dengan kerengga. So dia macam, uish, siut ni kerengga. Macam tu, mana datang ni siut. Lepas tu dia macam, tu lah, banyak pula kerengga sekarang kan. Mana datang dah. Dia pun basuh. So Amin tu cakap, tak tahulah, aku rasa datang daripada busut belakang tu kot. Busut ada kerengga ke? Busut macam-macam ada. Apa yang ada Amin dalam busut? Entah, aku pun tak tahu. So Ben ni tanya dekat Amin ni lah, apa yang ada kat dalam busut. Lepas tu Amin pun tak tahu. Lepas tu macam, dah tak apa, kita basuh je lah. Dan basuh. Tiba-tiba si Helmi ni bercakap, kau tahu tak, sebenarnya kan, bila cerita pasal busut ni dia ada owner dia tau. Owner macam mana tu? Ya tu, setiap busut ni dia ada penunggu dia. Dia ada hantu dia sendiri kat situ. Ya je kau ni. Tapi macam mana nak keluarkan hantu dia? Kalau lah kau pergi kencing ke, kau pergi pecahkan busut tu ke, keluarlah hantu dia. Dia kata macam tu. Dah macam cerita Aladdin, gosok-gosok keluar jin. Lepas tu dia orang gelak sama-sama macam tu. And then tiba-tiba si Amin ni pun bercakap, wait, why not kita try? Kau nak try apa? Kita try pecahkan busut tu. Tak nak, aku kan buat tangan bengkak, kaki bengkak, apa tak hasil. Dia kata macam tu lah. And then dia kata, kau nak takut apa? Kau pernah nampak hantu? Amin tanya dekat Helmi lah. Tak pernah. Ben, pernah nampak hantu? Tak pernah. So inilah pengalaman kita. Kan, kita nak tengok betul lah. Kalau lah aku boleh buktikan yang busut tu tak ada hantu, hanya sekadar serangga tu punya sarang je, macam, aku
Aku tak berani lah Min. Aku takut lah apa-apa hal jadi kan. Aduh, aku sejak bila aku kawan dengan penakut ni? Tak ada. Malam ni, lepas prep, kita lepak situ. Macam, kau nak buat apa tu? Kita bakar nak. Boleh lah. Tapi sekali je Amin. Lepas tu aku tak nak campur Ya, sekali ni je. Aku pun nak try je. Okay, cut it short. Malam tu jadilah plan diorang pun pergi dekat belakang semak tu sikit, and ada pokok sikit. Sebelah pokok tu ada satu busuk yang besar, hampir ke suku pokok tu tau. Weh, besar weh. Aku selalu tengok daripada jauh je ni. Ni besar betul ni. Tu lah. Tak apa, kita try. Mana surat khabar? Dia pun ambil surat khabar. Dia ambil surat khabar, and then dia bakar. Boom, dia baling dekat busuk tu. And then nampak busuk tu punya dalam merekah, and then terbakar pelan-pelan. Lepas tu jadi pun macam, diorang bertiga ni macam tengok kiri kanan kan. Dia nak check mana datang hantunya. Lepas tu dia cakap dengan Alvin, Mi, mana hantu ni? Tak ada pun. Lepas tu busuk tu dah terbakar ni. Memang dah nampak lah dia punya api dah naik apa semua. Tak ada pun. Maknanya busuk ni nampak serangga. Kau nampak tu, berapa banyak kerengga mati kena bakar tu. Aduh, kau ni buang masa lah. Jom naik. Mana ada hantu man. Dia kata macam tu. Lepas ni diorang dah buat apa tu semua, diorang pun naik lah. Diorang pun naik sebab nak tidur lah waktu tu kan. So masa diorang nak tidur tu, diorang rasa macam tak sedap hati. Amin ni lah cakap, weh, rasa tak sedap hati pula kan. Dah bakar benda tu. Tu lah kau, Amin cakap. Tapi tak apa, biasa ni lepas buat salah, memang rasa dia macam ni. Macam tu. And then diorang pun macam, okay tak apa lah. Dia pun tidur. Tiga-tiga ni tidur. And then keadaan menjadi sunyi bila satu dom tidur. And lepas je pukul 2 pagi macam tu, lebih kurang, dalam keadaan sunyi tu, tiba-tiba diorang rasa macam ada something yang tak best dalam bilik tu. Helmi ni rasa time tu, dia rasa macam, kenapa bilik ni rasa lain macam dia macam terjaga tau. Terjaga, and dia rasa macam lain macam. Bila keadaan tu jadi macam tu, dia pun tarik selimut dia tutup telinga dia. Masa tutup telinga dia tu, dia dengar macam tu mat. Gila kau. Tiba-tiba dia dengar macam tu, and dia pun bangun lah. Dia bangun, buka lampu, and dia pergi tengok dekat Amin. Amin tengah pegang kaki dia. Panas Mi. Panas Mi. Macam tu. Dia dah menggonta-gonta, menjerit-jerit. Dia kata panas. And then bila aku selak dekat kaki dia cap, aku nampak dekat dekat belakang betis dia ada satu kesan melecur dekat belakang tu. Contoh ni betis dia, dekat belakang ni ada satu garisan panjang melecur. Time tu dia dah terdiam. And then diorang pun baca selawat apa semua, and then diorang letak air, diorang tampar sikit, and then keadaan tu jadi lengang. Tapi Amin tu dia macam mengerang tau, daripada malam tu nak pergi ke siang tu. Tapi yang peliknya, bila lepas dia subuh, lepas dia azan berkumandang semua, keadaan tu okey. Dia rasa dia tak rasa panas ke apa semua kan. Sampailah 2 hari, 3 hari, benda tu jadi benda yang sama. Setiap kali malam nak tidur, dia kasi kaki dia panas. Sampailah hari keempat, si Helmi ni ajak si Amin dan juga si Ben ni, Min, aku rasa Amin, benda ni tak baik-baik Min. Mana ada luka sampai 3-4 hari tak elok-elok Min. Kita dah letak ubat, kita dah letak itu, letak ini, sama je Min. Aku rasa pasal busuk tu Amin. Dia kata macam tu. Aku pun rasa macam tu loh Mi. Jom malam ni kita pergi ke sana, kita minta maaf lah apa-apa yang kita kena buat. Dia kata macam tu. And then diorang pun pergi malam tu. Malam tu diorang sampai dekat situ, and then diorang sama-sama bergerak daripada sini nak pergi ke hujung belakang busuk tu. And bila diorang sampai kat belakang busuk tu, diorang terperanjat. Tahu tak cap kenapa? Sebab masa kita tengok tu, busuk tu langsung tak terusik cap. Tak ada kesan terbakar, tak ada kesan hancur, tak ada kesan apa pada waktu tu. Aku dah bakar kat Min hari tu. Min, tak apa Min, kita datang sini pun nak minta maaf kan. Aku dah bakar tu. Sumpah ni benda setan apa ni? Benda setan apa ni? Tiba-tiba Amin tu macam mengamuk lah. And then secara tak terkawalnya, Amin tu pergi gembatnya busuk tu, and then busuk tu pun macam merekah tau. Dia gembat sekali lagi, pecah busuk tu. Dan pada waktu tu dia macam menjerit lah, kau nak apa kaki aku sakit lah sial. Macam tu. Dia gembat sampai hancur lodo itu busuk. Dia pecahkan busuk tu. And pada waktu cucap, aku tengok dekat belah kanan aku tu, aku nampak ada satu jelmaan nenek cap. Tengah berdiri perhatikan kita orang. Min,
Min, stop Min. Min, aku rasa kita kena balik Min. Waktu tu Ben, jom gerak Ben. Jom Min, jom kita gerak Min. Apa pasal? Korang takut? Mana setan dia? Aku nak cakap dengan setan dia. Kau tengok setan ni buat apa kat kaki aku? Lepas tu lagi si Helmi ni pegang dia kuat-kuat, and then dia pusingkan badan si Amin tu, pandang kat nenek tu. Nenek tu tengok je dia waktu tu. Sial kau. Macam tu si Amin tu pergi meluru dengan keadaan tempang je. Nah, aku tak tahulah dia nak buat apa. Dia nak pergi belasah nenek tu ke, tak tahulah apa dia nak buat. And dia macam meluru, and kita orang cuba pergi tahan Amin tu. Tapi masa keadaan tu berlaku, aku nampak nenek tu datang dekat pada dia. And Amin ni terus macam berlari, and then dia macam kejar something tau dekat belakang pagar tu, and dia terus pergi ke dalam semak tu. And aku dengan Ben ni dah macam jam lah, tak tahu nak buat apa. And kita orang ni pun patah balik untuk pergi minta kebenaran warden, minta pertolongan warden. And then warden panggil beberapa orang ahli AJK Masjid Surau tu turun juga, tolong untuk pergi selesaikan masalah ni lah. Aku bercerita semua pasal busuk ni, all that thing. And apa yang terperanjat sekali lagi kita orang sampai dekat tempat tu, sekali lagi busuk tu masih lagi dalam keadaan tak terusik. And pada malam tu kita orang buat operasi mencari si Amin sampai ke dalam semak tu, tapi tak jumpa pada malam tersebut. And pada esok pagi, cikgu panggil polis dan juga anggota penyiasat yang untuk mencari orang hilang ni turun juga untuk cari Amin, tapi tak jumpa. Dan itu adalah kesudahan Amin yang sampai hari ini sudah 18 tahun masih lagi tak ada jejak dia. Tapi mengikut beberapa pelajar-pelajar junior, ada yang cakap diorang selalu mendengar orang menjerit kesakitan, mengerang kesakitan yang ada bila diorang lalu kat belakang pagar yang ada busuk tu. Diorang selalu dengar daripada dalam busuk tu ada orang menjerit. Macam itulah lebih kurang. Tapi kita orang ni tak percaya sangat, sebab kita orang masih anggap yang Amin tu ada lagi, and still berdoa lah, insyaAllah ada satu hari nanti dipertemukan. Tapi kita tak tahulah apa yang dah jadi kepada dia. And Helmi pun sendiri tulis dekat ujung tu, dia kata dia minta korang juga doakan kepada Amin tu juga, supaya insyaAllah, mana dah tahu kan. Tapi memang betul lah apa yang dia buat tu salah, tapi yelah, kita tak pernah cakap banyak. So itulah dia guys, dua cerita yang Acap nak kongsikan kepada korang semua. So itulah dia, dua cerita yang sangat syarat dengan pengajaran untuk minggu ni. Acap rasa first, jangan kacau orang kan. Jangan kacau orang lah. Nombor dua, of course kita jangan nak kacau benda yang kita sendiri tak tahu apa daripada mana asal usul dia. Kalau tidak, kita bukan nak minta, tapi kita tahulah akibat dia bukan yang baik. So macam tu, sampai hari ni dah 18 tahun dah guys, tak jumpa lagi kan. 18 tahun lah, betul lah, 2003, 18, 21 dah. So dia pun tak tahu yang kita ni ada COVID-19. Tiba-tiba keluar kena pakai mask. Dia pun macam apa hal kena pakai mask, dulu tak pakai mask. Macam tu lah, kita tak tahu kan benda tu. So guys, kita punya sekolah pun dah nak start ni. So Acap doakan korang supaya jaga diri elok-elok, okay? Tak ada apa lagi Acap nak cakap. So insyaAllah kita akan jumpa di video akan datang. Sampai sini saja kot video Acap. I wanna see you guys. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. God.